Sehingga hari ini, kematian Elisa Lam masih menjadi misteri yang tak terungkai. Gadis yang berusia 21 tahun ini ditemui mati dalam tangki air sebuah hotel terkenal di Los Angeles, iaitu Cecil Hotel. Berdasarkan rakaman CCTV, kali terakhir mangsa dilihat adalah pada 31 Januari 2013 dan kemudiannya hilang mengejut. Selepas 19 hari menghilang, akhirnya pada 19 Februari 2013, mangsa berjaya ditemui dalam tangki air hotel berkenaan dalam keadaan bogil. Semuanya bermula pada 31 Januari 2013 apabila mangsa yang selalunya menghubungi keluarga tidak menjawab sebarang panggilan maupun membalas mesej. Risau dengan situasi ini, beberapa mangsa membuat laporan polis. Hasil siasatan dan pencarian di Cecil Hotel gagal menemukan Elisa Lam. Oleh itu, pihak polis dengan kerjasama pengurus hotel mula memeriksa rakaman CCTV hotel berkenaan. Hasilnya amat mengejutkan dan meremang bulu roma. Berdasarkan rakaman terakhir Elisa Lam dalam CCTV, ianya didapati bahawa Elisa Lam memasuki lift hotel dan menekan ke semua butang tingkat. Mangsa kelihatan panik dan seperti sedang melarikan dirinya daripada sesuatu. Kemudiannya, mangsa beberapa kali keluar masuk lift untuk memeriksa koridor hotel. Oleh kerana tiada sebarang CCTV kamera di koridor pada masa itu, pihak polis tidak dapat membuat sebarang kesimpulan. Pada akhir rakaman CCTV, Elisa Lam didapati seperti sedang berkomunikasi dengan seseorang dan keluar daripada lift. Namun, rakaman CCTV tidak menunjukkan kewujudan orang lain selain Elisa Lam. Hanya selepas kejadian ini, Elisa Lam hilang. Pada 19 Februari 2013, iaitu 2 minggu setelah kehilangan Elisa Lam, mayatnya dijumpai terapung dalam keadaan bogil dalam tangki air hotel tersebut. Pada mulanya, kaki tangan hotel memeriksa tangki air kerana terdapat beberapa aduan daripada pelanggan hotel yang membuat aduan bahawa tekanan air amat rendah dan terdapat bau aneh yang keluar daripada air pipe. Pada awal siasatan, pihak polis mengemukakan teori bahawa mangsa berkemungkinan jatuh tergelincir ke dalam tangki air lalu lemas. Namun begitu, terdapat beberapa faktor yang menjadi tanda tanya yang menghalang kes ini daripada ditutup begitu sahaja. Pertamanya, mengapa Elisa Lam perlu pergi ke bumbung hotel? Yang kedua, penutup tangki air dapat ditutup dengan rapi dari luar. Kedua-dua penemuan ini membuktikan bahawa kematian Elisa Lam tiada kena-mengena dengan membunuh diri maupun kemalangan. Hal ini kerana Elisa Lam ditemui mati dalam tangki air dalam keadaan bogil, di mana pakaiannya telah ditanggalkan dan dihanyutkan dalam tangki air yang sama. Malah, sekiranya ada seseorang panjat tangga tangki air, ia akan mencetuskan penggera. Hanya pengurus hotel dan segelintir kaki tangan hotel yang tahu cara untuk mematikannya. Penutup tangki air hotel tersebut didapati amat berat sehingga memerlukan 2 orang lelaki gagah untuk mengangkatnya. Jadi tidak mungkin Elisa Lam mampu membukanya maupun menutupnya kembali setelah masuk ke dalam tangki air. Mungkinkah ini kes rogol dan bunuh oleh salah seorang kaki tangan hotel? Berdasarkan hasil bedah siasat, teori ini juga mengecewakan kerana tiada sembarang kesan pendarahan dalaman pada mangsa. Banyak teori lain juga wujud dalam menyelesaikan kes ini. Sejak hotel ini mula beroperasi pada tahun 1927 sehingga sekarang, terdapat lebih daripada 60 orang pelanggan yang membunuh diri. Kesemua mereka terjun daripada balkoni bilik masing-masing. Yang peliknya, siasatan daripada resit dan bil mereka seminggu sebelum kejadian ini berlaku menunjukkan bahawa kesemua mereka menikmati kehidupan masing-masing dengan gembira. Punca dan sebab mereka membunuh diri tidak diketahui sehingga kini. Malah tiada sebarang nota yang ditinggalkan sebelum kesemua mereka membunuh diri. Aneh. Satu lagi teori yang boleh dilingkungkan dengan misteri kematian Elisa Lam adalah kisah Richard Ramirez. Pada tahun 1985, seorang pembunuh bersiri bernama Richard Ramirez membunuh 13 orang tanpa sebab dan menginap di hotel tersebut. Pihak polis berjaya membekas suspek di hotel berkenaan. Pihak polis menemukan 13 tengkorak dan tulang manusia dalam bilik berkenaan. Apabila disoal siasat, suspek memberitahu bahawa dia membunuh kesemua 13 orang tersebut dan menyimpan tengkorak untuk berhubung dengan roh mereka. Suspek juga memberitahu polis bahawa dia akan mati dalam 2 hari sewaktu pihak polis memberkasnya. Ianya amat memeranjatkan apabila suspek benar-benar mati selepas 2 hari dalam penjara. Punca kematian tidak diketahui sehingga kini. Yang lebih mengejutkan adalah bilik yang suspek pernah menghuni adalah bilik sama yang Elisa Lam tinggal sebelum dijumpai mati. Mungkinkah Richard Ramirez ada sesuatu untuk dibuat atau dihubungkan dengan misteri Elisa Lam? Daripada siapa Elisa Lam cuba melarikan diri?
Mengapa dia tidak terus mengambil lift tersebut pada hari itu? Bagaimana dia boleh masuk ke dalam tangki air tanpa sesiapa pun sedar akan kewujudannya? Hanya seorang saja yang boleh menjawab soalan ini, iaitu Elisa Lam sendiri. Sehingga itu, kes ini kekal misteri buat selama-lamanya.